Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Angkuh pertikai keputusan agung, Raja Bahrain senaraikan fakta Muhyiddin yang patut dikutuk. Datu Raja Kamarul Bahrain Shah Raja Ahmad menyifatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai angkuh apabila mempertikaikan keputusan yang di-Pertuan Agong melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15. Pengerusi Pakatan Harapan PH Terengganu itu berkata, Muhyiddin bersikap sombong dengan mengulangi serta bertegas bahawa apa yang diucap pada kempen pilihan raya kecil Dun Nenggiri yang lepas kononnya sebagai fakta. Jika Muhyiddin ingin bercakap tentang fakta, fakta pertama yang patut dikutuk adalah beliau sendiri memulakan budaya langkah Sheraton yang telah memperandakan senario politik negara dengan menjatuhkan kerajaan dipilih rakyat secara sah. Fakta kedua adalah disebabkan langkah Sheraton yang dimulakan beliau, Malaysia telah mengalami pertukaran 4 orang Perdana Menteri dalam masa amat singkat yang menyusahkan rakyat. Fakta ketiga adalah semasa beliau menjadi Perdana Menteri, beliau telah mengisytiharkan darurat di mana parlimen digantung, suara rakyat dibisukan dan kontrak kontroversi seperti yang diberi kepada Jana Wibawa. Kononnya dibawa alasan membantu Bumiputra, tetapi sebenarnya ramai bukan Bumiputra terlibat sama. Ini adalah fakta kerakusan Muhyiddin demi ingin terus berkuasa, tegasnya menerusi satu kenyataan. Semalam Muhyiddin berkeras mempertahankan ucapannya ketika berkempen pada PRK Dun Nenggiri lalu sebagai fakta dan tidak bermaksud menghina institusi raja atau kecenderungan menghasut. Pengerusi Perikatan Nasional PN itu yakin kenyataannya yang mempertikai kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika baginda menjadi yang di-Pertuan Agong ke-16 itu tidak melanggar mana-mana undang-undang negara. Mengulas lanjut, Raja Bahrain juga berpendapat Muhyiddin mempertikai kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong untuk menstabilkan Malaysia dengan kerajaan majoriti lebih 2/3 apabila menolak menyertai kerajaan perpaduan yang disarankan dan direstui Istana Negara. Janganlah berlakon kononnya bercakap tentang fakta semasa mengkritik keputusan Agong. Sementara fakta-fakta kerakusan diri melalui langkah Sheraton, menggantung parlimen melalui darurat, serta program Jana Wibawa yang menyeleweng pemberian projek yang kononnya membantu Bumiputra yang bermasalah kerana COVID-19 disenyapkan, tegasnya lagi. Beliau juga menambah fakta yang paling penting Muhyiddin perlu diingatkan ialah yang di-Pertuan Agong yang sama dengan penuh kebijaksanaan tuanku yang telah melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim telah juga melantik Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Fakta kelemahan sendiri yang ketara besar adalah Muhyiddin dijatuhkan sebagai Perdana Menteri oleh rakan sendiri dalam Perikatan Nasional, lalu digantikan oleh Ismail Sabri yang berebut kuasa ingin menjadi Perdana Menteri. Muhyiddin jatuh sebagai Perdana Menteri bukan kerana Anwar Ibrahim. Adakah ini hendak dipersalahkan kepada Tuanku Agong juga kerana diri sendiri tidak pakai atau tidak pandai atau berupaya bertahan berkuasa? Jangan salahkan pihak lain atas kelemahan sendiri-sendiri. Muhasabah, cermin dirilah sebaiknya, tempelak Raja Bahrain lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa share video ini. Apa pula pendapat anda semua tentang 10 fakta atau fakta-fakta yang penting yang patut dikutuk itu. Sekian dulu, tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, kita jumpa lagi, bye-bye.
Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dari semalam, orang mula berteriak dan menjerit melalui tulisan di media sosial, memohon supaya gelaran Tan Sri Muhyiddin ditarik balik. Mula-mula semalam hanya netizen yang berang, marah dengan tindakan Muhyiddin Yassin yang seakan-akan memperlekeh dan menghina tindakan Ketua Duli Yang Maha Mulia mantan yang di Pertuan Agong Malaysia. Mereka netizen marah dengan tindakan Muhyiddin mengulas ataupun mengungkit semula pelantikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kelihatan di sana seakan-akan Muhyiddin tak puas hati dia tidak dilantik jadi Perdana Menteri. Akhirnya, apabila netizen selesai memberikan cadangan supaya gelaran Tan Sri untuk Muhyiddin ditarik balik, kini akhirnya benar-benar apa yang disangka hampir terjadi. Apabila timbalan Speaker Pahang menyatakan tarik balik Tan Sri Muhyiddin. Kamu tahu tidak, timbalan speaker ini bukan kecil kuasanya. Kuasanya sangat besar. Kuasanya itu sangat-sangat berpengaruh. Pengaruhnya sangat besar dalam kerajaan negeri Pahang. Jadi kalau timbalan Speaker Pahang pun sudah memberikan nasihat supaya gelaran Tan Sri Muhyiddin itu ditarik balik, agak-agaknya apa akan jadi? Timbalan Speaker Pahang Lee Chin Chen menggesa agar gelaran Tan Sri yang diberikan kepada bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ditarik balik. Sebelum kita teruskan, apa pendapat kamu? Adakah anda setuju dengan gesaan timbalan Speaker Pahang ini, yaitu gelaran Tan Sri yang telah diberikan kepada bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ditarik balik? Ada ramai netizen yang sangat setuju. Menurut Lee, ini kerana kenyataan pengerusi Perikatan Nasional PN yang didakwa memperlekeh peranan Sultan Pahang sebagai yang di Pertuan Agong sebelum ini dalam pelantikan Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15 telah pun mengelirukan rakyat. Kenyataan terbaru beliau iaitu Muhyiddin yang mendakwa bahawa kenyataan beliau di ceramah PRK Nenggiri tersebut adalah berdasarkan fakta dan beliau tidak bersalah dalam menuduh Agong tidak melantiknya sebagai Perdana Menteri, walaupun kononnya mempunyai majoriti yang mencukupi. Adalah satu lagi kenyataan yang tidak bertanggungjawab dan mengelirukan orang ramai. Kenyataan Muhyiddin bukan sahaja mencabar keputusan Agong, tetapi juga cuba menimbulkan kekeliruan dalam kalangan rakyat. Gelaran Tan Sri adalah satu penghormatan yang tinggi, dan ia hanya layak diberikan kepada mereka yang benar-benar menjunjung nilai-nilai yang murni dan menghormati asas-asas kenegaraan kita, kata Lee. Semasa berucap dalam ceramah PRK Nenggiri, Muhyiddin mempertikaikan alasan dia tidak dijemput oleh Sultan Abdullah, Sultan Ahmad Shah untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, meski menurutnya dia mempunyai sokongan yang cukup. Susulan itu, Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah menggesa polis untuk bertindak tegas terhadap Presiden Bersatu itu. Mengulas lanjut, Lee berkata sebagai pemimpin yang pernah memegang jawatan kanan kerajaan, Muhyiddin harus menunjukkan contoh dan menghormati prinsip perlembagaan. Malangnya, beliau memilih untuk menyebarkan maklumat yang salah dan mengelirukan, sekaligus membuktikan bahawa beliau tidak layak memegang gelaran tertinggi negara. Tindakan Muhyiddin ini bukan sahaja mencemar institusi diraja, tetapi juga berpotensi menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi berperlembagaan yang kita amalkan, katanya. Oleh itu, saya menggesa agar gelaran Tan Sri beliau ditarik balik sebagai satu tindakan tegas untuk mempertahankan maruah dan kedaulatan negara kita, kata Lee. Muhyiddin dikurniakan gelaran Tan Sri pada tahun 1988 oleh Yang di Pertuan Agong ketika itu,
yaitu almarhum Sultan Johor Sultan Iskandar Sultan Ismail. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah Red Parrot kata, please lakukan dengan segera, kata mereka lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Anda kenal siapa Yusuf Azmi? Yusuf Azmi antara yang terpaling kononnya berjuang untuk Raja-Raja Melayu. Tapi akhirnya netizen temui sesuatu di balik topeng Yusuf Azmi. Mereka kini mula menyeru, mana Yusuf Azmi? Yusuf Azmi diseru selepas Tengku Mahkota Pahang murka. Muhyiddin hasut rakyat. Kali ini di mana Yusuf Azmi, kata mereka. Warganet hari ini secara menyindir tertanya-tanya, kemana gaibnya individu bernama Yusuf Azmi yang dianggap paling menggeletar apabila isu berkaitan Raja-Raja Melayu disentuh. Misteri kehilangan ketua aktivis Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia PPSM itu susulan titah Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah yang menzahirkan kemurkaan dan terkilan dengan tindakan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Semalam menerusi kenyataan dikeluarkan Istana Abdul Aziz, Tengku Hasanal menyifatkan Muhyiddin secara sengaja dan sinis memperlekeh serta mempertikaikan tugas serta peranan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika baginda menjadi yang di-Pertuan Agong yang ke-16. Sehubungan itu, Tengku Hasanal mahu PDRM mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap pengerusi Perikatan Nasional PN berkenan yang secara sengaja menyentuh sentimen 3R, Raja, Agama dan juga kaum. Tengku Hasanal turut bertitah, kenyataan Muhyiddin selaku bekas Perdana Menteri dan ahli politik veteran sebagai memanipulasi fakta dan membuat naratif negatif kepada rakyat bahawa Al-Sultan Abdullah seolah-olah tidak berlaku adil ketika memilih Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan itu, sedutan kenyataan garang Yusuf yang juga bekas pengarah unit tindakan khas Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM terhadap pihak yang menghina raja turut tersebar kembali. Sekiranya ada yang di-Pertuan Agong atau Raja-Raja Melayu dihina, kita adalah insya Allah di barisan hadapan untuk membela mereka kerana mereka sebagai ulul amri, pemerintah yang sah bagi kita, ujarnya. Dalam satu kenyataan pada 22 November tahun 2022, iaitu 3 hari selepas pilihan raya umum ke-15 PRU15, individu yang mempunyai lebih 400,000 pengikut di Instagram itu menggunakan huruf besar untuk menegaskan, saya hilang, sabar. Yusuf beralasan bahawa dia dan kumpulannya berhimpun di perkarangan Istana Negara bagi membela yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Reaksinya itu susulan keputusan PRU15 yang menunjukkan tiada parti yang memperoleh 50% daripada 219 kerusi parlimen dipertandingkan, dengan Pakatan Harapan PH memperoleh 82 kerusi, Perikatan Nasional 73 kerusi, Barisan Nasional 30 kerusi, GPS 23 kerusi, GRS 6 kerusi, Warisan 3 kerusi dan lain-lain 4 kerusi. Namun, Yusuf menafikan cemuhan orang ramai ketika itu yang menyifatkan perhimpunan mereka sekadar buat kecoh. Bukan semata-mata memohon pembentukan kerajaan segera seperti yang digembar-gemburkan sesetengah pihak, tetapi adalah untuk merayu kepada yang di-Pertuan Agong supaya membuat keputusan berdasarkan pilihan rakyat dan bukan kerana desakan yang diterima dari Yusuf lagi. Sekarang ini sedang tular di media sosial Harakak Daily Tulis
notis orang hilang. Jika sesiapa ternampak Yusuf Azmi yang hilang sejak Muhyiddin diisytiharkan derhaka oleh Istana Pahang, sila hubungi pejabat PAS di talian ini, kata beliau dalam Harakak Daily. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe.